نتحدث عن ماذا؟ الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. وهذا بعدما انتهينا من موضوع الشروط والأركان أسباب ثم الموانع. طيب علاقة الموضوع بما قبلها من الموضوعات. Apa sebenarnya tujuan tajuk ini dan apa hubungannya dengan tajuk-tajuk yang lepas dalam ماذا أركان ثم شروط ثم أسباب ثم ماذا موانع. طيب أيها الأبناء والبنات، هذا الموضوع له علاقة وثيقة بماذا؟ انتظر قليلا. Halo, Assalamualaikum. Minta maaf banyak-banyak juga. Dah tengok lagi. طيب أيها الأبناء والبنات، انتظر قليلا. هذا الموضوع tajuk ini له علاقة بموضوع ماذا؟ بالأسباب في الحقيقة. Dia ada kaitan ataupun ada hubung kait yang rapat dengan tajuk أسباب الإرث. طيب قلنا في محاضرتنا الماضية سبب الإرث أو أسباب الإرث المتفق عليه ثلاثة، صح ولا لا؟ وهناك سبب آخر مختلف فيه. Kita dah bincangkan pada minggu lepas, 2 minggu yang lepas, yang qabla usbu'ain, 2 minggu yang lepas. Sebab perwarisan, minggu yang lepas ke 2 minggu lepas anak-anak? Seminggu lepas. Nah, di anna qabla usbu'ain nahnu tahaddasna an arkan wa syurut. Sahih wala la? 2 minggu yang lepas kita bincang tentang rukun dan juga syarat. Minggu lepas asbab wal mawani'. طيب إذن الموضوع الذي نحن بصددها, tajuk yang kita nak bincang hari ini, lahu alaqah wathiqah, alaqah qawiyah بالموضوع أسباب الإرث. وقلنا سبب الإرث ما هو ثلاثة متفق عليه وهناك سبب آخر مختلف فيه. Ada 3 yang disepakati oleh ulama dan satu daripadanya ialah yang menjadi perselisihan pandangan lah, pendapat di kalangan ulama. Waladhi ya'ni madha muttafaqun alaihi bainal ulama, awalan an-nasab. Sebab yang pertama ialah an-nasab wa huwa al-qarabah. يعني علاقة بين اثنين بين المورث والوارث سببها ماذا؟ الولادة. sebabnya ialah kelahiran kama qulna fi muhadaratina al-madiyah. Summa sababus tsani huwa an-nikah. Yang kedua adalah perkahwinan. Wa qad arrafna ma huwa an-nikah alladhi yatawarath baina az-zawjain. Sebab yang kedua ialah perkahwinan, dan perkahwinan yang membolehkan perwarisan di antara suami dan juga isteri. Summa al-akhir huwa al-wala. Al-wala yani madza? Ni'mah al-mu'tik ala atikihi. Ini adalah nikmat. Nikmat apa? Kemerdekaan yang diberikan. Jadi seumpama ianya adalah kelahiran yang baru. Jadi anak-anak sekalian, khulasah al-qaul, sebab ini sebenarnya dia ada macam dipanggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yusamma madza? Al-alaqa atau yakni yusamma madza? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hubungan silaturahim tu fi muhadaratina al-madiyah qulna hada al-muwallah, maksudnya dia ada hubungan di antara keduanya. Contohnya an-nasab, hubungannya adalah kerana kelahiran, sahlala bisababi al-wiladah. An-nikah hubungannya kerana apa? Akad yang menghalalkan. Al-wala hubungannya ialah
lafaz yang membebaskan hamba tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan mereka saling mewarisi, kecuali al-wala. Kalau nasab saling mewarisi, yatawarathan baina madza al-muwarris wal waris yakunu man mata awalan. Wa kadzalika an-nikah yatawaras baina az-zawjain. Dia mewarisi di antara dua orang suami isteri, saling mewarisi, siapa yang mati dahulu. Lakin al-wala, tetapi al-wala ini yang boleh mewarisi hanyalah as-sayyid, itulah tuannya mewarisi bekas hambanya yang dibebaskan. Baik. Wa min huna ayuhal abna wal banat min hadhihi asbab as-salasa yansha aw yanqul madha yuntij lana al-warathah. Daripada sebab itu maka lahirlah atau kita dapat waris-waris, al-qarabah, laisa al-qarabah faqat, yani sama madha al-warathah, waris-waris al-mayyit. Yani ورثة الميت باختصار ورثة الميت هم الذين ينتمون إلى الميت بسبب من أسباب الإرث الثلاثة. Jadi waris-waris si mati ini yang ada hubungan, yantamuna, yantamu yakni lahu alaqah. Aqul madza al-muwalla, dia ada alaqah, dia ada hubungan dengan si mati itu melalui sebab-sebab kama qulna atau kama syarahna qabla qalil. Naam. Idzan ya'ti minan nasab, yang boleh mewarisi dengan sebab nasab ini awalan al-ibn wa al-bint. Yang pertama ialah anak lelaki si mati dan juga anak perempuan si mati. Intazir qalilan. Wathani, naam, kadzalika yani min jihati al-bunuwah, masih lagi kedudukannya sebagai seorang anak tetapi bawah daripada anak, iaitulah apa dia? Ibnu ibn wa in safalun, wa in safala, yani wa in nazala ila yani ila taht, ibnu ibn, ibnu ibnu ibn, ibnu ibn. Jadi semua ini termasuk dalam, sebenarnya anak lah ya, kalau dalam bahasa Arab di mereka termasuk dalam golongan anak. Anak hakiki ialah anak kepada si mati betul, tapi kalau cucu pun dia tetap pangkat anak juga, sama saja. Okey. Jadi yang kedua ialah ibnu ibn. Summa bintu ibn wa in nazala abuha. Juga yang yang perempuan, tetapi perempuan ini hendaklah ayahnya mestilah daripada lelaki. Contohnya kalau cucu perempuan bint al-ibn, bintun anak perempuan kan, daripada anak lelaki, maksudnya cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau cicit, bawah lagi, bawah daripada cucu, mestilah bintu ibn ibn, cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki si mati, baru dapat harta pusaka. Izan ayyuhal abna wal banat, kalau macam tu, ibnu bin, tak ada ibnu bint, maya setiap, siapa yang boleh beritahu kat ustaz, yastati yukhbirini man huwa ibnu bint. Siapa ibnu bint? Ibnu bint. Ibnu siapa ibnu? Ibnun, anak lelaki kepada bintun. Naam, sahih zawiyah tu betul tu. Cucu lelaki, tapi cucu lelaki kepada siapa? Kepada anak perempuan. Cucu lelaki kepada anak perempuan. Taib. La ba'sa biha. Ba'da hazan insya-Allah saufa uwarikum al-alaqa bi kharitah. Ustaz akan cuba tunjukkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hubung kait lah ya. Hubung kait. Naam. Baik. Naam. Summa ba'da zalika, yang ini kita panggil al-bunuwah, ibnu ibn, bintu ibn, sampai ke bawah ibnu ibn, bintu ibn, wa in nazalu, sampai ke bawah ni, ini kita panggil al-bunuwah. Kalau kedudukan jihah ni kita panggil jihah anak lah,
bunuwah min kalimah al-ibn. Summa ba'da zalika al-ab wal al-ab ayah si mati, al-um ibu si mati. Summa jad abul ab, jad abul ab wa in ala bimahdi az-zukur, iaitulah datuk kepada ayah si mati. Datuk pada ayah si mati ni maksudnya ayah kepada ayah si mati. Kalau tinggi lagi moyang, lepas datuk apa? Moyang ada. Maksudnya ayah kepada ayah si mati. Wa in ala sampai ke atas lagi, tetapi syaratnya yang boleh mewarisi hanya yang daripada lelaki sahaja. Lelaki saja. Abul ab, abul ab, abul ab. Wa in ala bimahdi az-zukur. Bermakna anak-anak yang tak boleh mewarisi, ialah abul ayah kepada mak. Faham tak ayah kepada mak? Fahim tum? Fahim tum atau fahim tum? Siapa yang boleh bagi jawapan? Nenek ke? Ayah kepada mak siapa dia? Ayah kepada ibu si mati. Siapa dia? Atuk. Ahlan wa sahlan. Taib Ammar. Taib. Tok Wan. Okey. Tok Wan. Maksudnya datuk juga. Tapi datuk daripada sebelah mana? Daripada sebelah ibu dia tidak boleh mewarisi si mati. Datuk daripada sebelah ibu. Sebab dia tak termasuk dalam golongan ni. Yang dipanggil sebagai warasatul mayyit. Waris-waris kepada si mati. Nah, taib. Al-um sama juga. Al-um maksudnya ibu. Atas lagi, ibu kepada ibu. Kemudian ummul ab boleh. Itu semua boleh. Ummul ab boleh. Tetapi kalau mereka ada dua-duanya wujud, maka dan ada syarat-syarat di dalam perwarisan tu, walahuma madza syartun fi tawrisihima, lakin idza wujida wa tawafara asyar kullaha ayuhal abna wal banat huma madza mushtarikani fi qadrin wahidin. Mereka akan berkongsi dengan satu kadar. Mereka berkongsi dengan satu kadar. Naam. Baik. Dalam ni ada nenek yang tak boleh mewarisi. InsyaAllah sawfa natahaddas anhu fi ma ba'. Naam. Baik. Wa haula'i ayyuhal abna wal banat al-ab wal jad abul ab wa in ala summa jaddah min kibali al-um أو من كبال الأب وإن علت هؤلاء نقول ماذا؟ جهة ماذا؟ جهة الأبوة. جهة الأبوة. Siapa nak catat-catatlah. Yang ni dipanggil al-bunuwah. Kalau anak cucu dipanggil bunuwah. Kalau ayah mak dan sampai ke atas ini dinamakan sebagai jihah al-ubuwah. Al-ubuwah. Summa ba'da zalika akh syakik lil mayyit. Akh syakik maksudnya saudara kandung lelaki kepada si mati. Akh minal ab, akh minal Ukhtu asy-syaqiqah. Ukhtun syaqiqah atau ukhtun li abin atau ukhtun li ummin. Saudara perempuan pun sama juga. Tak ada saudara perempuan, adik-beradik perempuan si mati. Jadi ada 3 golongan. Ada kandung, ada sebapa, maksudnya bapanya sama, ataupun ada seibu. Naam. Baik, ibnu akh syakik. Ada ibnu akh syakik. Siapa ibnu akh syakik? Anak kepada saudara kandung. Kalau kita dalam bahasa Melayu kita panggil apa anak-anak? Ibnu akh syakik. Anak saudara. Naam. Ahsanta ya Ammar. Ahsanta. Syukran. Fatahallahu alaik. Naam. Maksudnya anak saudara. Tapi anak saudara yang dapat ni hanya daripada sebelah saudara lelaki saja. Ibnu akh syakik. Izan ibnu ukhtun syaqiqah huwa la yaris. Anak saudara daripada sebelah adik-beradik puan tak boleh mewarisi si mati. Yang boleh hanyalah daripada lelaki saja. Ibnu akh minal ab. Dan juga anak saudara. Dan anak ni pula, anak saudara ni mestilah lelaki. Kazalika bin akh asyaqiq hiya la taris. Bint akh syakik hiya kadzalika la taris. Naam. Summa ibnu akh minal ab. Ini semua daripada kalangan nasab. Yusamma an-nasab. Al-warathah bisababi an-nasab. Summa haula'i naqul madza? Al-ukhuwah.
mereka ini kita namakan sebagai jihah ukhuwah. Yang ini jihah bunuah. Yang ayah mak ni sampai ke bawah, yang merah ni sekali ni, ini dinamakan sebagai jihah al-ubuwah. Yang saudara-saudara si mati mereka ini dinamakan sebagai jihah mada? Jihah al-ukhuwah. Wa baki lana mada? Am syaqiq, pok saudara kandung. Kalau dalam bahasa Arab, pok saudara dekat sini amun, pok saudara sebelah mana anak-anak? Pok saudara sebelah siapa? Wahada muhimun jiddan. Ini sangat penting ya. Limadha? Lianna huwa min mada? Min arkan min syurut al-irsi. Mengetahui kedudukan mereka ini termasuk dalam syarat perwarisan, itulah ma'rifah muqtada al-irs. Muqtada al-irs bahwa ma'rifah mada? Jihah al-warasah. Kita tahu kedudukan waris-waris ini. Naam. Apa maksud amun? Amun syakik, bapa saudara kandung. Naam, sahih. Ahsanti yang aina biha. Lakin al-am huna, pok saudara sebelah mana? Pok saudara kita ada dua. Naam, sebelah bapa. Ya? Sebab sebelah mak khalun. Disama khal. Bapa saudara sebelah ibu kita panggil khalun. Jadi yang mewarisi hanya saja. Pok saudara sebelah ayah saja. Manakala pok saudara sebelah ibu tidak berhak mewarisi. Nah, kazalika minal ab. Pok saudara si mati tapi adik-beradik seayah dengan ayah si mati. Nah, dan anak mereka maksudnya siapa? Anak kepada pok saudara? Ibnu am syaqiq, ibnu am minal ab wa inna zalu. Ini namanya sepupu kepada si mati. Jadi sepupu juga boleh mewarisi tetapi daripada sebelah pok saudara sebelah ayah, sepupu daripada naam. Naam. Kalau am syaqiq, ibnu am syaqiq, sepupu kandung lah, sepupu daripada sepupu maksudnya dia adalah anak kepada pok saudara kandung. Maksudnya adik-beradik kandung ayah kita. Tapi ibnu am minal ab, pok saudara sepupu juga, tapi sepupu daripada pok saudara seayah dengan adik-beradik ayah si mati. Naam, baik. Hada ayuhal abna wal banat kama qultu qabla qalil huwa mada warasah min jihati mada an-nasab. Bisababi an-nasab. Amma bisababi an-nikah fa al-warasah ithnani faqat. Waris-waris disebabkan oleh perkahwinan dua saja, iaitu zaujun awiz zaujah, awiz zaujat. Sebab orang lelaki boleh kahwin ramai. Jadi suami dan juga isteri ataupun isteri-isteri saja. Amma min jihati al-wala, adapun dengan sebab wala ini fa madha nakul madha al-mu'tik, al-mu'tik wa kadzalika al-mu'tikah wa asabatuhum al-muta'assibuna bi anfusihim. Dia ada dua saja. Al-mu'tik, tuan yang bebaskan hamba, al-mu'tikah, tuan juga tapi tuan perempuan, muannas, yang membebaskan hamba. Nah, baik, hatta yatadhih al-amr, supaya anak-anak boleh tengok dengan lebih jelas, ustaz nak cuba cari intazir qalilan ayuhal abna wal banat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arjuk ayakuna madha? Aina hada? Ma wajadtu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tazir qalilan. Sekejap Baik, intazir qalilan. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nah, al-an wajadtu.
طيب أيها الأبناء والبنات انتظر قليلا أنا ماذا أحاول أن أشارك مرة أخرى. طيب رأيتم الصورة أيها الأبناء والبنات؟ boleh nampak ke tak؟ Nampak Ustaz? Boleh nampak. Ahlan wa sahlan. Syukran. Nah. Baik, kita tengok sikit dia besar sikit. Nah. Baik. Yani nufrit hadha huwa al-mayyit. Ini adalah si mati si mati. Jadi yang mewarisi sebab-sebab perwarisan. Ini sebab ini adalah kelahiran dan juga nasab. Limadha yani nahnu alghayna atau madha? Nahnu la na'tabir na'tabiru bi al-wala' lianna al-wala' كأنه يعني معدوم الآن معدوم wala itu seakan tidak wujud. Sebab itulah Ustaz tak masukkan wala dalam ni sebab wala pun tak nak masuk dalam ni sebenarnya Jadi kita tengok dari sudut apa? Dari sudut dua sebab, iaitulah yang pertama al-qarabah, summa ats-tsani ma huwa an-nikah. Fa naftarid anna hunaka al-mayyit. Ini adalah si mati. Ini adalah si mati Ini adalah kalau dalam bahasa Arab kita panggil apa? Al-mayyit. Baik, Ustaz cuba tulis dalam bahasa Arab. Ini adalah al-mayyit. Ini adalah si mati. Al-mayyit. Al-warathah bisababi an-nikah ayul abna' wal banat. Apa tu? Waris dengan sebab perkahwinan, dia ada salah satu saja. Iaitulah kalau al-mayyit zakarun, kalau si mati ini lelaki, maka yang mewarisi dengan sebab perkahwinan siapa dia dekat sini? Isteri. Naam, ahsanti. Fatahallahu alaiki. Syukran ala al-ijabah. Kalau si mati adalah lelaki, maka yang mewarisi dengan sebab perkahwinan ini adalah isteri dia. Sebaliknya, idza kana al-mayyitah unsa, kalau si mati ini adalah perempuan, maka yang boleh mewarisinya adalah suami. Jelas yang tu? Baik, okey. Hadha huwa al-awwal. Siapa yang mewarisi dengan sebab al-bunuwah? Dengan sebab anak-anak. Maka si mati ni kahwin kan? Dia berkahwin, dia ada akad dia. Akad. Maka yang boleh mewarisi dia ialah dua. Sampai ke bawah ni. Kalau dia ada anak ramai pun tak ada masalah. Cuma kita buat contoh sajalah bukan sepatutnya dua orang sajalah. Laisa hadha yani al-murad. Hadha faqat min jihati madha? Al-misal. Ini sekadar contoh saja. Ustaz baru jumpa dalam Facebook, ada seorang peguam tu tulis, dia kata dia tak pernah lagi jumpa satu kes seorang yang mati meninggalkan 48 orang anak. 48 orang anak. Ini yang paling banyak dijumpalah. Sebelum ni dia kata dia pernah jumpa 25 orang anak. Jadi anak-anak boleh buat gambaran lah macam mana tapi Ustaz buat kat sini supaya memudahkan sahaja. Jadi al-bunuwah, hadha huwa al-bunuwah. Ini yang dinamakan sebagai al-bunuwah. Semua sekali, iaitulah yang pertama ibnun al-mayyit, anak lelaki. Ini kita namakan dalam bahasa Arab sebagai apa? Ibnun. Ibnu al-mayyit. Ini kita panggil ibnun. Yang ini kita panggil apa anak-anak? Yang boleh mewarisi si mati? Bintun. Bintu al-mayyit. Hadza yusamma bintun. Ini adalah anak perempuan. Okey. Ke bawah lagi yang boleh mewarisi si mati, man ayyuhal abna wal banat, hadza yusamma bintu al-ibn. Kita kata cucu perempuan, tapi cucu perempuan daripada apa? Daripada anak lelaki. Kalau bintu bint ataupun ibnu bin, pangkah la yaris. Mereka tidak berwarisi. Hal mafhum atau ghair mafhum ayyuhal abna wal banat? Boleh faham ke tak faham? Mafhum atau ghair mafhum? Fahimtum? Alhamdulillah. Baik. Nah, jadi begitu juga cucu. Okey, begitu juga cucu cucu mestilah cucu daripada anak lelaki. Ibnu ibn al-mayyit. Lizalika qulna qabla hadha ibnun bintun. Ibnu ibn wa in nazalu, sampai ke bawah. Wa in nazalu. Bimahdi madha az-zukur. Kalau cicit, mestilah cicit lelaki daripada siapa? Daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki. Jadi kalau mari saja perempuan, cicit daripada cucu perempuan, maka mereka tidak mewarisi. Nah, baik, maratan ukhra.
يعني خلاصة القول حتى يتضح مدى الأمر. نعم. ورث الميت بسبب النسب. أولا من جهة مدى البنوة. Daripada jihah namanya jihah bunuwah. Siapakah bunuwah? Yang pertama ialah ibnun dengan bintun. Itu adalah hakikat dia lah. Anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Baik. Turun ke bawah lagi ialah ibnu ibn al-mayyit wa in nazalu, sampai ke bawah ibnu ibn. Kalau ada bawah lagi ibnu ibn, dia boleh mewarisi. Baik. Jadi ibnu ibn wa in nazalu sampai ke bawah. Baik. Yang kedua bintun. Bintun ni maksudnya anak perempuan. Bila pergi kepada cucu perempuan, maka yang boleh mewarisi ialah bintu ibn. Cucu perempuan daripada anak lelaki si mati. Kalau cicit pula, cicit mestilah bintu ibn al-mayyit. Dia akan dapat harta pusaka. Jadi kalau kata sini bintun, dia ada anak. Bintun ni ada anak. Anak lelaki dan juga anak perempuan. Kita nama ibnu bin. Hal huwa yaris aw la yaris ayyuhal abna wal banat? Hukmuhu la yaris. Dia tidak mewarisi dan dia termasuk dalam zawil arham. Warathah zawil arham. Kalau begitu juga bintu al-mayyit. Bintu al-mayyit. Cucu perempuan daripada anak perempuan. Dia juga tidak berhak mewarisi. Bila turun bawah lagi cicit. Cicit yang boleh mewarisi ialah apa dia? Cicit lelaki, cicit perempuan daripada anak lelaki. Kalau cicit tu daripada cucu perempuan, fahukmuhu sawa, yakni la yaris. Dia juga tidak berhak mewarisi. Ila hunak hal hunaka soal ayuhal banat wal banat. Ada soalan ke tidak? Mafhum atau tidak mafhum? Fahimtum atau ma fahimtum? Fahimtum? Baik. Hadha huwa nakul madha jihah madha jihah al-bunuwah. Kalau anak-anak tak faham, tak tanya sekarang, sikit lagi memang lagi tak faham. Dia macam matematik lah. Kalau maksudnya daripada awal, daripada apa tu, formula tu kita memang dah tak faham, memang datang soalan memang tak boleh nak jawab lah. Sebab kita dah, formula itu sendiri kita tak tahu. Lizalika muhimmu jiddan fahmi hadal mawdu' awalan qabla nantakil ila madha ila kismati at-tarikah. Naam. Baik. Summa hada yani al-bunuwah, yani al-furu'. Anaqul al-furu'. Amma al-usul, aslun al-mayyit, asal si mati. Asal si mati fil haqiqah ma'man abun, yang ini kita namakan sebagai abun. Summa madha ummun. Sahih atau la? Ini adalah ummun. Ini adalah asal si mati. Jadi dua-dua orang ni akan dapat harta pusaka. Akan dapat harta pusaka. Naik ke atas lagi, yang dapat ialah namanya Abul Ab. Dia jad, tapi al-jad Abul Ab. Dia adalah jad, lakin jad hunak jadun Abul Ab. Maksudnya abun abul al-mayyit. Ayah kepada ayah si mati baru dapat harta pusaka. Kita kata datuk lah, datuk, tapi datuk sebelah ayah, datuk sebelah ayah. Manakala abul abul juga, dia adalah ayah juga, tapi ayah kepada ibu, maka hukumnya la yaris. Dia tidak mewarisi. Ni tidak mewarisi. Ustaz kena tambah X kot dekat sini. Maknahu yani huwa la yastahiq al-irs. Dia tidak berhak untuk dapat harta pusaka. Naam. Baik. La yaris. Baik. Summa kadzalika al-ubuwah. Al-ubuwah. Alladhi yaris al-um wa ghaira al-um man huwa a'la minha, yang lebih atas lagi, iaitulah ummul awil jaddah. Ummul awil ummul jadi ummul ab hiya kadzalika yaris, hiya kadzalika taris ayul abna wal banat. Dia juga mewarisi, berhak untuk mewarisi
bisyurut. Bisyurut insya-Allah saufa natahaddas anhu fi ma ba'. Dia mewarisi dengan ada syarat-syaratnya. Wa kadzalika ummul ummul ab wa kadzalika ummul huma waratha al-mayyit. Yaudu min waratha al-mayyit. Wa in alau atas lagi. Cuma bila atas lagi yang dapat daripada sebelah lelaki, datuk yang dapat ini hanya daripada sebelah lelaki saja. Bimahdi az-zukur. Contohnya dekat sini kalau datuk sebelah ayah. Kalau moyang mestilah moyang dia adalah ayah kepada ayah si mati. Hak tu dapat harta pusaka. Ya. Jadi kalau ayah kepada nenek kepada ibu ayah kepada ibu kepada ayah si mati huwala yaris. Ya. Apatah lagi kalau dekat sebelah sini memang tak mewarisi. Ya. Baik. Ila hadal had mafhum atau ghair mafhum? Boleh faham? Okey, baik. Summa ba'da zalika nantakil ila madha jihah al-ukhuwah. Kita pergi kepada bahagian saudara si mati pula. Saudara si mati. Jadi anak-anak saudara si mati ni kita tengok saudara si mati ni sebenarnya dah dibahagi-bahagi ni dia dah dibahagi-bahagi. Ustaz tak ingat nak letak warna yang berlainan sebab saudara ni dia ada berbagai peringkat. Untuk ustaz apa tu? Ustaz cuba tambah warna supaya lebih jelas lebih jelas dia punya kif yani yang ni ataupun kita warnakan agak gelap sikit. Okey. Hatta yani yattadih al-amr. Naam. Baik, dan akhir sekali saudara juga yang ni Ini pun saudara kita juga, saudara si mati. Saudara juga tetapi lagi jauh. Jadi warnanya lagilah lagi muda. Tazir qalilan. Ayuhal abna wal banat. Okey. Supaya anak-anak nampak jelas saja. Okey. Jadi saudara, kita ada SIBP, saudara seibu sebapa perempuan. Fahim tu ayuhal abna wal banat? Saudara seibu sebapa perempuan. Nakul bil lughal arabiyyah asy-syaqiqah. Kemudian saudara seibu sebapa lelaki. Maksudnya si mati ni dia ada mak ayah kan? Ada mak ayah tak? Jadi yang ni mak dan ayah ni adalah mak ayah yang samalah. Mak ayah yang sama dengan mak ayah si mati. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil saudara apa anak-anak? Saudara kandung. Yusama bil arabiyyah nakul asy-syaqiq atau asy-syaqiqah. Asy-syaqiqah lil unsa wa asy-syaqiq lil dzakar. Asy-syaqiqun lil dzakar. Naam. Baik. Jadi mereka mewarisi si mati. Kadzalika, begitu juga mewarisi si mati ialah saudara sebapa perempuan dan saudara sebapa lelaki. Kita nakul madza? Hadza nakul akhun li abin atau akhun minal ab. Wa hadza ukhtun li abin atau ukhtun minal ab. Ukhtun minal abi. Ukhtun minal abi. Jadi saudara perempuan sebapa. Saudara sebapa perempuan, saudara sebapa lelaki. Apa maksud saudara sebapa anak-anak? Apa maksud saudara sebapa? Contohnya, nama si mati dekat sini, naam, sahih. Nama si mati kita kata Sabariyah. Nama si mati ini siapa? Sabariyah. Naam. Baik. Intazir qalilan. Tunggu Ustaz nak cari satu lagi slide supaya anak-anak boleh nampak dengan lebih jelas lagi. Okey. Baik. Intazir qalilan ayyuhal abna wal banat. Insya-Allah ya'tikum. Insya-Allah ya'tikum bisur'ah yani. Okey. Baik. Ra'aitum ayyuhal abna wal banat, nampak ke tak? Ni ada nama.
Ini ada nama lebih jelas lagi lah ya. Yang ni biduni al-mayyit faqat. Yang ni ada nama. Contohlah ya. Si mati namanya Sabariyah. Si mati ni nama Sabariyah. Okey. Sabariyah yang dia ada adik-beradik. Ada 6 orang adik-beradik. Ada Khairi, ada Khairiyah, ada Jamal, ada Jamaliyah, ada Leman, ada Limah. Baik, ayat abna wal banat. Kita tengok. Khairi dan Khairiyah, kita namakan dia adik-beradik kandung. Limaza? Sebab dia dengan Sabariyah ni adik-beradik kandung sebab ayahnya dan maknya sama. Mereka, ayah dan mak mereka adalah Hashimah dan juga Yahya. Tapi bila Yahya kahwin dengan seorang perempuan yang lain, kahwin dengan seorang perempuan yang lain. Ada dekat sini perempuan ni. Dia kahwin dengan seorang perempuan yang lain. Nama Lili lah sebagai contoh. Jadi Yahya kahwin dengan Lili. Dengan Yahya dengan Lili ini melahirkan Jamal dan juga Jamaliyah. Jadi Jamal dengan Jamaliyah, nisbah kepada Sabariyah ni kita panggil saudara apa anak-anak? Nusami madha? Saudara apa? Contohnya Jamal dengan Sabariyah lah. Adik-beradik ke tak Jamal dengan Sabariyah ni? Adik-beradik ke tidak? Bukan adik-beradik? Iri. Adik-beradik. Tapi kita panggil adik-beradik apa? Adik-beradik sebab apa? Kenapa sebab apa? Sebab ayah mereka sama Yahya. Sedangkan mak mereka, mak Sabariyah Hashimah. Tapi mak kepada, mak kepada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ustaz, tak sini dulu. Mak kepada kepada apa? Kepada Jamal dan juga Nini, nama dia bukan Hashimah. Nama dia kita kata apa tu? Hasmah. Ataupun kita nama lain lah ya. Nama okey. Nama Lili lah ya. Nama Lili. Agak jauh sikit beza nama tu. Nama Lili. Nampak tak? Jadi Jamal dengan Sabariyah, mereka adik-beradik. Adik-beradik dari sudut mana? Ayah sama. Mak berbeza. Mak kepada Sabariyah namanya Hashimah. Mak kepada Jamal namanya Lili. Tapi ayah sama. Sabariyah binti Yahya. Jamal bin Yahya. Sama saja. Jadi kalau Sabariyah mati, Jamal ini dia adalah saudara sebapa. Fahim tum? Hal hadha wadih am ghairu wadih? Jelas ke tak? Okey, dan satu lagi jenis adik-beradik ialah Sabariyah ni ada jenis adik-beradik yang berikutnya. Yang mana ayah tak sama. Ayah Sabariyah adalah Yahya. Tapi ayah kepada Leman dan juga Limah ini, ayah mereka siapa? Sekejap Okey. Ctrl V, letak kat sini. Ctrl paste. Okey. Kat sini. Nama apa? Isa. Okey. Nama Isa. Okay. Jadi Leman bin Isa, Sabariyah binti Yahya. Tetapi mereka adik-beradik. Adik-beradik dari sudut mana anak-anak? Dari sudut mana? Dari sudut mereka sama dengan mak. Iaitulah Hashimah. Mak kepada Sabariyah Hashimah. Mak kepada Leman juga adalah Hashimah. Jadi inilah bentuk adik-beradik. Bentuk adik-beradik. Dan adik-beradik ni semuanya boleh mewarisi si mati, boleh mewarisi Sabariyah. Sawaun Khairiyah, syakikah kepada Sabariyah. Khairi, syakik kepada Sabariyah. Jamaliyah, kita panggil al-ukhtu minal ab li Sabariyah. Jamal, kita panggil akhun minal ab ataupun li ab kepada Sabariyah. Limah adalah ukhtun li ummin dan Leman adalah apa tu? Akhun li kepada Sabariyah. Semua boleh mewarisi Sabariyah. Tetapi bila semua ada, tak semua boleh mewarisi. Dia ada sebahagian mereka boleh mewarisi. Dia ada yang menjadi asabah dan menghijab yang lain. InsyaAllah safa nadrus indama na'ti ila babiha. Baik. Ba'da zalika, daripada adik-beradik ini juga, selain daripada adik-beradik betul, adalah anak kepada adik-beradik. Anak kepada adik-beradik. Jadi anak adik-beradik yang dapat ayuhal abna wal banat yang boleh mewarisi harta
yang pertama apa dia? Mestilah anak daripada saudara kandung lelaki. Ya, khairi, saudara kandung kepada Sabariah. Ya. Jadi dia ada anak. Anak dia namanya katakanlah, kenapa pula Hasmah katakanlah nama dia Hisham. Ataupun kalau khairi, nama Khairul lah ya tak? Okey. Ni salah ni jangan tengok ni. Khairul. Khairul okey. Khairul boleh mewarisi Sabariah. Khairul adalah namanya Ibnu Akh Syakik. Ibnu Akh Syakik. Hendaklah anak lelaki daripada saudara kandung lelaki. Khairiyah dia ada anak lelaki juga. Katakanlah nama anak dia Osman. Osman boleh mewarisi Sabariah tak? Jawapannya tak boleh mewarisi. Ya. Sebagaimana dekat sini, kalau katakanlah anak perempuan ni dia ada anak mereka tak berhak mewarisi Sabariah. Begitu jugalah dekat sini, kalau ada perempuan, anak kepada anak perempuan ini ataupun saudara kandung perempuan ini, hukumnya tidak boleh mewarisi. Yang boleh mewarisi hanyalah anak lelaki daripada saudara kandung lelaki. Anak perempuan daripada saudara kandung lelaki pun tak boleh juga. Turun ke bawah lagi, cucu daripada anak lelaki daripada saudara kandung lelaki si mati. Begitu juga dapat harta. Cicit pun sampai ke bawah lah. Sama. Okey. Yang kedua yang boleh dapat juga harta si mati ialah anak kepada saudara lelaki sebapa dengan si mati. Anak saudara juga, tapi saudara sebapa saja dengan si mati, dia juga dapat harta. Jadi ini kita namakan Ibnu Akh Syakik. Ini kita namakan Ibnu Akh minal ab. Dan selain daripada itu, semua tak dapat harta. Selain daripada itu, anak-anak la yaris. Mereka ni contohnya anak kepada saudara kandung perempuan, kita namakan dia zawil arham. Anak kepada saudara perempuan sebapa, dia juga zawil arham. Ataupun anak perempuan kepada saudara kandung lelaki, dia juga zawil arham. Anak perempuan kepada saudara lelaki sebapa, dia juga zawil arham. Dan anak kepada adik-beradik semua tak dapat. Semuanya termasuk dalam zawil arham. Jadi anak leman, anak limah, laki ke perempuan, kilahuma la yarisuna minal mayyit. Baik. Maratan ukhra. Idzan haula al-abna wa in nazalu nakul hum min jihati bunuwah lil mayyit. Mereka kedudukannya ialah anak kepada si mati. Jadi anak si mati semua boleh mewarisi. Boleh mewarisi melainkan yang melalui perantaraan perempuan. Dia adalah cucu daripada anak perempuan, cicit daripada cucu perempuan. Yang ini semua tidak mewarisi. Mereka adalah zawil arham. Yang lain tu mereka boleh mewarisi. Yang kedua yang boleh mewarisi kita panggil al-usul ataupun al-ubuwah. Al-ubuwah yang ada hubungan dengan ayah si mati lah ataupun asal kepada si mati, aslu al-mayyit. Dalam masalah ni ayah dan mak si mati, dan kalau di atas lagi ialah siapa dia? Ayah kepada ayah si mati dan mak lah mak kepada ayah si mati dan juga mak kepada mak si mati, sampailah ke bahagian atas. Yang ketiga kita panggil ukhuwah. Ukhuwah itulah saudara si mati. Yang keempat kita panggil al-umumah. Al-umumah itulah pak saudara. Yang pertama paling dekat dengan si mati ni dia. Ini dia, iaitulah yang pertama. Ini dah salah ni Ustaz dah ubah suai sebab Ustaz nak bagi tahu, Ustaz ajar bab ni untuk zawil arham. Jadi Ustaz dah ubah suai. Iaitulah yang pertama bapa saudara seibu sebapa dengan ayah si mati. Ini dapat harta. Bapa saudara kita panggil pak saudara kandung. Am syakik. Ustaz tulis dalam bahasa Arab lah sini. Ataupun dekat sini dia bahasa Arab. Am syakik. Okey, ni dia. Bapa saudara seibu sebapa dengan
simati ataupun kita panggil am syakik, pak saudara. Pak saudara. Allahu akbar. Ma'ziratan. Am syakik. Amun syakikun. Amun syakikun. Pak saudara kandung. Dapat harta. Kemudian pak saudara sebapa? Am minal ab. Am juga tapi am minal ab. Amun li abin. Amun li abin. Pak saudara tapi pak saudara sebapa. Pak saudara kandung maksudnya dia adalah adik-beradik kepada ayah si mati, mak ayah yang sama. Tapi kalau am li ab, ayahnya saja yang sama dengan apa tu? Dengan ayah si mati ni, tapi mak mereka berbeza. Sebab tu namanya am li ab. Kemudian sepupu si mati. Ni semua pak saudara. Dan atas lagi ialah datuk saudara. Mereka juga dapat harta pusaka. Idzan haula'i nakul madza al-a'mam. Haula'i nakul al-a'mam. Baik. Hal hadza wadihun ayyuhal abna wal banat. Ini jelas ke? Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Baik. Tak apa, Ustaz letak dekat sini. Okey, Ustaz letak dekat sini. InsyaAllah nanti kita akan tengok balik dah ya. Apa tu? Kalau perlu nanti. Syukran. Baik. Intahina min hada. Naam. Idzan man humul warisuna minar rijal. Jadi daripada yang kita kira ni anak-anak yang ni semua sekali ni cuba kita ambilkan. Nahnu nakhtar faqat minar rijal. Kita ambil sawaun bisababi an-nasab an-nikah awil wala. Kita pilih yang lelaki saja. Man humul warisuna minar rijal? Al-warisuna minar rijal fil kitab, dalam kitab anak-anak itu dia kata ada 10 asyarah. Lakin fil haqiqah law fassalna al-asyarah ya'uddu kam atau yuntij minhu kam 15. Daripada 10 ini yang dapat sebenarnya 15. Fil asal ni min asyarah لو فصلنا بالتفصيل يعني نجعل كل واحد على ماذا على حده فينتج أو يحصل منه كم 15. Dia ada 15. Kita bilang satu persatu. Naam. Yang pertama al-ibn. Yang kedua ibnu ibn wa in safala. Wa in safala. Maksudnya ibnu ibn cucu, cicit, cuit, kiot, cicok, semua sekali masuk belaka. Baik. Summa as-salis al-ab. Yang ketiga. Dan yang ni daripada lelaki, dua ini kita namakan dia al-bunuwah. Mereka adalah al-bunuwah daripada perkataan ibn tadi. Baik. Summa ba'da zalika man ayyuhal abna wal banat al-ab. Ayah kepada si mati. Jad abul ab wa in ala. Itulah datuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf banyak-banyak, Ustaz tak apa? Ustaz tak share pula. Ustaz cakap seorang je. Anak-anak pun tak bagi tahu Ustaz, tak ada slide Ustaz. Okey. Baik. Naam. Ra'aitu? Boleh nampak ke tak? Nampak Ustaz. Boleh okey, baik. Okey, Ustaz besar sikit kan lah supaya anak-anak lebih jelas lagi. Baik, idzan maratan ukhra. ماذا؟ خلاصة القول الورثة من الرجال من أسباب الإرث الثلاثة مجموعهم يعني يقول المؤلف 10. Penulis beritahu dalam kitab ada 10. Tetapi bitafsil dengan lebih jelas kita letak satu, maka dia adalah sebenarnya 15. Macam mana 15? Kita bilang dulu sama-sama. Yang pertama al-ibn. Yang kedua ibnu ibn. Wa in nazalu. Ustaz guna perkataan nazalu sedap tapi dekat dalam buku dia pakai wa in safala. Naam, wa in asfala atau safala. Naam. Baik. Al-ab, al-jad abul ab wa in ala. Summa akh. Nampak tak dekat sini? Dekat sinilah yang menyebabkan dia jadi 10 saja. Jadi al-akh ini sebenarnya dia ada 3. Sawa'un kana syaqiqan lil mayyit atau kana akhan lahu min abihi atau akhan lahu min ummihi. Fil haqiqah salasatun. La ba'sa biha. Tak apa, kita tengok dulu. Yang keenam, ibnu apa? Ibnu akh syaqiq wa ibnu akh minal ab.
Ibnu akh syaqiq wa ibnu akh minal ab. Itulah anak kepada pak saudara, sepupu. Tapi sebenarnya sepupu ni ada dua. Sepupu daripada pak saudara kandung, sepupu daripada pak saudara sebapa si mati. Naam. Summa am, am syaqiq wa am minal ab, ibnu am syaqiq wa ibnu am minal ab. Am syaqiq wa am minal ab, ibnu am syaqiq wa ibnu am minal ab. Summa wa hadhihi ayul abna wal banat. 8 orang ini mereka dapat dengan sebab apa? Dengan sebab an-nasab. Az-zawj dapat dengan sebab apa? Dengan sebab an-nikah. Al-mu'tiq dapat dengan sebab apa? Bisababi al-wala. Bisababi al-wala. Izan law na'ud yakni bitafsil, kalau kita nak bilang satu persatu ya, dengan lebih tafsil, dengan lebih terperinci, ab ibn 1, ibnu ibn 2, ab 3, abul ab, awil jad 4, yang kelima syaqiq, yang kelima syaqiq, yang keenam akh minal ab, yang ketujuh akh minal yang ke-8 ibnu akh syaqiq, yang ke-9 ibnu akh minal ab. Kemudian am syaqiq yang ke-10, am minal ab yang ke-11, ibnu am syaqiq 12, ibnu am minal ab 13, az-zawj 14, al-mu'tiq 15. Fahimtum ayuhal abna wal banat? Ustaz cerita ni bukan apa sebab ada setengah buku ditulis 15 ya. Jadi ustaz nak anak-anak fahamlah ya. Dekat sini al-akh, walaupun penulis tu dia tulis al-akh ada 3 jenis. Ibnu akh syaqiq sebenarnya dia ada, ibnu akh ni ada 2 jenis. Am ada 2 jenis, ibnu am ada 2 jenis. Naam. Baik. Amma binisbati al-warisat minan nisa min al-irth as-salasah. Nastakhrij minhu, daripada apa tu sebab perwarisan 3 sebab itu adanya warisat minan nisa, adanya waris perempuan dan kita ambil kita apa tu nastakhrij minhu awalan al-bint. Kalau dalam ni ada 7, tetapi bila kita kira bitafsil yusbih madha asyara, dia akan jadi 10. Bintun, bintu ibn, wa in nazala abuha. Maksudnya bintu ibn, kalau nak turun lagi bintu ibn, turun lagi bintu ibn ila akhirih, sampai ke bawah lah. Al-um, al-jaddah, sawaun al-jaddah min kibali al-um atau min kibali al-ab wa in alat bimahdi al-untha. Baik, summa ukhtun wa ukhtun salas jihad, syaqiqah li'ab au li'um. As-sadis az-zawjah aw az-zawjat wa as-sabi' al-mu'tiq. Al-khamsah min haula madha yantammuna ila al-mayyit aw yantammunna ila al-mayyit bisababi madha? Bisababi al-qarabah. Amma az-zawja aw az-zawjat tantami ila al-mayyit bisababi madha? Bisababi an-nikah, wa al-mu'tiqah tantami ila al-mayyit bisababi madha? Bisababi al-wala. Daripada 7 ni yang ada dalam ni, 5 daripadanya berhubung dengan si mati ataupun ada hubungan dengan si mati dengan sebab qarabah. Dengan sebab qarabah, sama ada al-bunuwah, al-ubuwah, al-ukhuwah, al-umumah tak ada. Al-ukhuwah saja, dia sampai ke ukhuwah saja. Umumah tak ada. Umumah untuk lelaki saja. Baik. Yang ke-6 ni sebabnya adalah al-nikah, dan yang ke-7 sebab perwarisannya adalah al-wala. Naam. Kalau kita bilang dengan lebih terperinci, law fassalna al-qaul fi hadhihi as-sab'ah yatlaq kam ayyuhal abna wal banat, yatlaq asyara, dia akan jadi 10. Kita bilang sama-sama. Bintun, anak perempuan. Bintu ibn wa in nazalu abuha, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau cicit, dia cicit apa tu, perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki, sampailah ke bawah. Ummun, ummun, ibu seorang je, tak ada banyak. Tapi kalau jaddah, nenek, dia ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Nenek sebelah mak, nenek sebelah ayah. Ummul dengan ummul ab. Izan sebenarnya dia tak jadi 4 dah ni, dia jadi 5 dekat sini. Khamsatun huna. Ukhtun pula. Ukhtun ada berapa jenis anak-anak? 3. Jadi yang ke-6
Yang keenam ialah syakikah. Yang ketujuh ukhtun li abin, ya, saudara perempuan sebapa. Dan yang ke-8 ialah ukhtu li yang ke-9 zaujatun awiz zaujat, dan yang ke-10 ialah mu'tiqah. Naam. Ila hadzal had ayuhal abna wal banat, fahimtum aw ma fahimtum? Boleh faham ke tidak faham? Waris-waris si mati. Jadi anak-anak, inilah saja waris si mati sebenarnya. Kalau si mati, macam kita tunjuk sinilah ya. Inilah saja waris mereka. Ataupun waris si mati tadi. Kalau si mati itu perempuan ataupun lelaki, ya, kita balikkan. Ya. Maka inilah waris mereka. Yang di bawah ini dan cucu mereka, yang di atas ialah ibu bapa, kemudian nenek, moyang sampai ke atas. Kemudian di sebelah sini adalah adik-beradik, anak kepada adik-beradik lelaki sahaja, ya, kandung dan sebapa. Kemudian di sebelah sini adalah pak saudara, pak saudara, dan juga anak-anak kepada bapa saudara. Yang di atas ni adalah datuk saudara. Naam. Baik. Izan lau jama'na ayul abna wal banat, kalau kita campur ni 15 campur dengan 10, 25. Kita tolaklah ya. Sebab kalau mati itu lelaki yang tinggal perempuan, maka lelaki tinggal 14 je lah waris-waris dia. Yang perempuan akan jadi 10. Tapi kalau yang mati perempuan, jadi bahagian perempuan ni tinggal 9, yang lelaki 15. Jadi memang 24 orang lah. 24 keseluruhan waris si mati. Naam. Hal jami'uhum yarisuna minal mayyit, adakah semua mereka ini mewarisi si mati apabila si mati? Naqul la, kita kata tak. Ini adalah waris. Tapi di sana waris yang berhak dapat harta. Waris yang berhak dapat harta. Waris yang berhak dapat harta. Lizalika naqul iza ijtama'a, itulah kita kata. Ijtama'a kullu ar-rijal allazina marra zikruhum inda mauti muwarrisihim waratha minhum salasatun faqat. Siapakah waris-waris lelaki? Ini dah waris-waris lelaki. Jadi katakanlah si mati itu namanya Ahmad. Ahmad meninggalkan anak lelaki, meninggalkan cucu lelaki daripada anak lelaki, meninggalkan ayah, meninggalkan datuk, semua ditinggal. Adik-beradik semua ada. Kandung, seibu, sebapa, seibu saja ada. Anak saudara ada. Ada pak saudara pun semua ada. Dia tak ada lah sebab dia lelaki ya. Contoh, ni memang tak adalah zauj. Sebab dia lelaki, dia mati. Dan dia tinggal waris, semua waris lelaki saja. Dan dia ada mukti sebab dia adalah bekas hamba. Siapakah yang boleh mewarisi daripada mereka anak-anak? Siapakah yang boleh mewarisi? Jadi kaedahnya anak-anak, senang ceritanya, Ustaz nak cerita ni, kita tengok balik. Kita tengok balik dekat sini. Tengok balik. Okey. Yang ni, cuba kita tengok. Yang paling dekat dengan si mati ni siapa? Yang paling dekat. Kalau keseluruhan. Kalau dekat sini bahagian bawah, yang paling dekat dengan si mati siapa? Yang paling dekat dengan si mati? Anak lelaki, anak perempuan. Ya tak? Bila sampai turun ke bawah, maksudnya dia semakin jauh. Kalau di atas, ada ayah dan juga ada mak. Betul tak? Kemudian suami isteri. Ini kita namakan waris utama. Waris utama. Kalau waris utama ini tidak ada, baru dia akan pergi jatuh kepada waris ganti. Contohnya kalau anak lelaki tidak ada, baru dia akan jatuh kepada hak bawah sini. Contohnya dia ada anak lelaki, anak dia mati dulu contohnya. Barulah dia jatuh kepada cucu. Begitu juga ayah dengan mak. Kalau mak ayah tak ada, baru dia jatuh kepada datuk dan juga nenek. Okey. Jadi begitulah kaedah perwarisan kita. Izan, iza ijtama'a, kalau yang 25 tadi, ada dalam semua waris si mati itu ada wujud yang boleh mewarisi hanya 3 ini sahaja. Kalau dia yang mati itu perempuan tadi, Ustaz silap. Ustaz bagi yang mati itu adalah lelaki. Yang mati itu perempuan. Sebagai contoh, namanya Sabariyah. Jadi Sabariyah meninggalkan semua waris lelaki. Anak lelaki ada, cucu lelaki daripada anak lelaki ada. Siapa ayah si mati, ayah kepada Sabariyah ada. Datuk Sabariyah pun ada. Semua, tapi yang lelaki semua. Jadi yang boleh mewarisi hanyalah zaujun, abun wa ibnun. Yang boleh mewarisi Sabariyah, kalau Sabariyah mati, ialah yang pertama Sabri, kemudian anak lelaki, dan juga ayah dia. Ini sekiranya dia warisnya adalah waris lelaki sahaja. Waris lelaki sahaja.
Fahimtum ayuhal abna wal banat? Fahimtum? Boleh faham ke tak? Faham. Hal hunaka soal? Okey, baik. Okey. Jadi yang lain tu kenapa tak dapat? Dalam buku anak-anak itu dia kata li'anna ba'duhum madha mahjubuna. Mahjubuna hajbu al-hirman. Sebab yang tiga orang ini la yahjibu madha ba'duhum ba'da hajbu hirman wa innama yahjibu hajbu an-nuqsan faqat. Sebab yang ada dalam ni dia tak boleh menghijab di antara satu sama lain, menghalang terus. Menghalang terus. Sebab itulah suami tetap akan dapat bahagian harta pusakanya, ayah tetap dapat bahagian harta pusakanya, anak si mati tetap dapat bahagian harta pusakanya. Jadi dalam buku dia kata mereka tiga orang ini la yahjibu ba'duhum ba'da hajbu hirman. Mereka tidak boleh mengharamkan sebahagian yang lain daripada mendapat harta pusaka. Jadi bahagian anak lelaki ini, berapa bahagiannya anak-anak? Berapa bahagiannya? Az-zawj ya'khudh madha? Ar-rubu'. Bahagian suami adalah 1/4. Bahagian ayah adalah berapa anak-anak? Bahagian ayah? Bahagian ayah adalah 1/6 dan bahagian anak lelaki ialah asabah. Asabah. Okey, baik. Macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak kira? Dah dapat macam ni, macam mana kita nak kira? Zaujun ar-rubu' abun madza as-sudus ibnun asabah. Kita tengok ni angka yang paling bawah ni 4 dan juga 6. 4 dan juga 6. Anak-anak belajar matematik tak? Anak-anak belajar matematik? Okey, cari gandaan sepunya terkecil ataupun nombor terkecil yang boleh dibahagikan dengan 4 dan juga 6. Boleh tak? Boleh tak anak-anak? Cari nombor paling kecil yang boleh dibahagikan dengan 4 dan juga 6. 2 tak boleh. Kalau bahagi 2 bahagi dengan 4 dapat separuh. 2 bahagi dengan 6 dapat apa? Hadza khata'. Hadza khata'. Nombor yang terkecil yang boleh bukan boleh membahagikan. Faham balik ustaz ni? Asghar al-adad tuqassimu ala kam? Tuqassimu ala 4 wa 6. Naam, ahsan. Naam. Tu ada dah bagi jawapan. Naam, ahsanti. Naam. Kita panggil gandaan sepunya terkecil bagi nombor 4 dan juga 6. Sebab apa anak-anak? Sebab kita bagi faraid kita tak nak nombor pecahan. Jadi kita cari nombor terkecil, iaitulah 12. Siapa-siapa yang cerdik dia tengoklah nota ustaz dah ada dah nota ustaz kirim tu. Jadi kalau baca daripada nota dah ada semua dah. Baik. 1/4 daripada 12 berapa? Ar-rubu' min isna asyar kam ayul abna wal banat. Ar-rubu' min isna asyar 3. Maksudnya 3 kali 4 12. 3 kali 4 adalah 12. Jadi kalau 12 bagi 4 3 sebab dia satu saja. Sedang ceritanya kita kata 12 bahagi dengan 4 3. 3 kali 1 3. Naam. As-sudus min isna asyar kam. As-sudus min isna asyar kam ayul abna wal banat. Naam. Isnan. Wa asabah baki kam. Apa maksud asabah? Asabah ni maksudnya ya'khudh al-baki ba'da madha? Ba'da ashabi al-furud. Fa az-zawj qad akhadha salas ashum wal ab qad akhadha sahmain. Suami telah ambil 3 bahagian. Ayah ambil 2 bahagian. Campur 2 berapa bahagian? 5 bahagian. Jadi 12 tolak dengan 5 tinggal berapa? Tinggal lagi 7. Tinggal lagi 7. Naam, baik. Baik, ahsantum. Naam. Baik. Sekarang ni kita buatlah gambaran Kalau katalah harta si mati ada berapa? Ada 12,000. Jadi berapa bahagian suami dapat daripada 12,000 tadi? 12,000 kita bahagi dengan 12. Dapat 1,000. 1,000 kita kali balik dengan berapa? 1,000 kita akan kali balik dengan 3. Jadi suami si mati akan dapat RM3,000. Naam. Dan untuk ayah si mati kam yakhud, dia akan dapat 2,000. Sah lala? Dan selebihnya 7,000 lagi adalah untuk anak si mati. Naam. Sahlun aw sa'bun ayol abna wal banat. Senang ke susah? Senang ke susah? Sahlun jiddan. Jadi pada ustaz sangat senanglah. Hadza iza ijtama'a
kullu rijal atau al-warasah minar rijal alladhi marra madha tafsil al-kalam fihim fima sabaqa inda mauti muwarrisihim فيرث منهم الثلاثة وهكذا يعني كيفية ماذا تقسيم الإرث فيما بينهم. طيب الآن طيب إذا اجتمع kalau waris perempuan pula yang apa yang semua ada, katakanlah yang mati ni adalah sabri, yang tinggal adalah sabariyah, jadi isterinya adalah sabariyah, ini sebagai contohlah. Siapa yang boleh mewarisi? Yang boleh mewarisi daripada 10 golongan ini, 10, dekat sini 6, tapi sebenarnya dia adalah 10, adalah 5 orang sahaja. 5 orang sahaja, kama mawjud hunak fi hadhihi fi hadha al-jadwal. Fi hadha al-jadwal wa hiya zaujatun ummun bintun bintu ibn wa syaqiqatun. Sekiranya anak perempuan seorang diri lah, anak perempuan seorang diri. Kalau anak perempuan itu lebih daripada seorang, maka tak jadi macam ni lah. Ini sekiranya anak perempuan seorang diri, sebab syaratnya dia boleh mewarisi 1/2 saja. Nah, baik. Izan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fard az-zawjah kam ayul abna wal banat. Fardu zaujah as-sumun. Isteri akan dapat 1/8. Al-um as-sudus. Sahih atau tak? Mak akan dapat 1/6. Ibu akan dapat 1/6. Bintun an-nisf akan dapat 1/2. Bintu ibn as-sudus. Anak cucu perempuan daripada anak lelaki akan dapat 1/6. Wa fil faraid naqul as-sudus takmilah sulusain. Anak cucu perempuan ini dia dapat 1/6 untuk mencukupkan bahagian 2/3 untuk anak-anak. 2/3 untuk anak-anak. As-sudus takmilah sulusain wa asy-syaqiqah hiya madza ta'khud al-baqi. Dia akan ambil asabah lah. Asabah. Okey. Baik. Kam asghar al-adad? Apakah nombor terkecil yang boleh dibahagikan dengan 8, 6, 2 dan juga 6? 8, 6 dan juga 2. Tadi kalau 4 dengan 6, na'am. Ahsantum, na'am. Baik, syukran. 24. Jadi nombor terkecil yang boleh dibagi dengan 8, 6, 2 dan juga 2 ialah 24. Sebab kalau kita ambil 8 boleh bagi 8 saja dengan 2. 6 tak boleh nak bagi. Tambah akhir sekali sampai 24 boleh bagi. 8 boleh bagi, 24 boleh bagi dengan 8. 24 boleh dibahagikan dengan 6, 24 juga boleh bagi dengan 2. Taib. As-sumun min 24 kama yul abna wal banat. As-sumun 1/8 daripada 24. Maksudnya 24 bahagi 8 kali dengan 1. Naam, ahsantum, salasah. Wa as-sudus 24, as-sudus min 24. 1/6 daripada 24 ni. Berapa anak-anak? Iaitulah, kalau tadi 3 ni 4. Sebab 24 bahagi dengan 6, 4 lah. Kali dengan 1. Jadi dia 4. Baik, summa an-nis min 24. Baik, sahlun jiddan tak payah jawab pun tak apa. 12. Naam. Syukran, terima kasih. Yang jawab pun Ustaz alu-alukan, sangat alu-alukan. Wa as-sudus kaman kam ayul abna wal banat, ini juga dah dijawab tadi, iaitulah 4. Cuba kita campurkan semua sekali. 3 campur 4 campur 12 campur 4. Dekat sini dah berapa? 20 campur dengan 3, 23. Jadi tinggal lagi berapa? Baki untuk syaqiqah. Baki berapa? Naam, ahsanti. Naam. Ada lagi 1 bahagian. Jadi katakanlah harta si mati, Ustaz tak ingat dah berapa Ustaz tulis ni, 12,000. 12,000. Macam mana kita nak buat? Tadi senang, 12 bagi 12 je tak? Sekarang ni 12 bagi 24. Macam mana nak buat? 12 bagi 24 berapa? 12,000 bagi 24 berapa anak-anak? 500 je tak? Kalau 12,000 bagi 12, dia jadi 1,000, 1 bahagian. Sekarang ni 12,000 bagi 24, maksudnya 1 bahagian bersamaan dengan 500. 500 kali 3 berapa anak-anak? 500 kali 3, 1,500. Naam. Izan, hadha huwa habduli az-zawjah. Kemudian 500 kali dengan 4,
kali dengan 4, 2,000. 500 kali dengan 12, 6,000. Yes? Syukran. Dan ini juga berapa? Ini juga 2,000. Dan akhir sekali tinggal lagi 500 kali 1, 500 ringgit untuk asyaqiqah. Baik. Fahimtum kaifiyah taksim ماذا الإرث أيها الأبناء والبنات. هذه يعني ماذا نقول مقدمة مقدمة قبل ننتقل يعني الدراسة حقيقية في كيفية الحسابات كيفية الحساب. هذا نقول ماذا الجزء السهم مثلا هذا يسمى فرض الورثة، هذا يسمى أصل مسألة، هذا يسمى جزء السهم. هذا كلها إن شاء الله سوف ندرس عند باب الحساب نعم. طيب إذا كان اجتمع ماذا كل النساء في ماذا في إرث المورث من الزوج. Maksudnya waris-waris perempuan mewarisi lelaki dan lelaki itu adalah seorang suami dan meninggalkan waris-waris perempuan saja. Nah, baik. Iza ijtama'a jami' al-warasah. Sekarang ni kalau semua waris ada tadi, kalau lelaki saja yang mewarisi 3, kalau yang perempuan saja mewarisi 5. Kalau sekarang ni semua ada, lelaki ada, perempuan ada. Contohnya katakanlah yang mati itu perempuan, Sabariah macam tadi. Sabariah mati. Siapa yang boleh mewarisi Sabariah? Daripada 5 tadi, kama qultu qabla hadha, yang boleh mewarisi Sabariah ialah orang yang paling dekat. Yang paling dekat dengan Sabariah dalam istilah kita lah, orang Melayu kita, undang-undang kita anak-anak, mereka yang paling dekat ni, yang duduk di peringkat pertama ini, kita namakan dia sebagai waris qadim ataupun kita panggil waris utama. Selain daripada mereka adalah waris ganti. Sebab itulah kalau semua waris ni ada, Sabariah mati, tinggal semua ni. Yang boleh mewarisi hanya 5 orang sahaja. Kalau Sabri mati pun sama juga. Yang boleh mewarisi ialah Sabariah dan juga mak ayah Sabri dan juga anak-anak Sabri lah. Hashimah tak mewarisi Sabri lah. Sebab apa? Sebab Hashimah adalah ayah mertua kepada Sabri. Anak-anak kena faham tu, hubungan waris tu. Baik, izan narji' maratan ukhra. Iza ijtama'a adz-dzukur wal inda faqdi warihim warasa khamsatun faqat, yang boleh mewarisi hanya 5 saja yang kita namakan sebagai waris utama. Kalau yang mati ialah Sabariah isteri, yang boleh mewarisi ialah Sabri, mak ayah Sabariah. Mak ayah Sabariah. Jadi ummul mayyit, abul mayyit, anak kepada Sabariah, anak lelaki dan juga anak perempuan. Macam mana cara pembahagian? Lidzauj kam ayyul abna wal banat, lidzauji ar-rubu' 1/4, lil as-sudus, mak akan dapat 1/6. Ayah pun sama juga, as-sudus, mak ayah pun dapat sudus. Wal asabah takunu li al-ibn wal bint. Asabah ini diberi kepada anak lelaki dan juga anak perempuan. Macam biasa, cari asghar al-adad. Tuqassimu ala madha? Ala 4 wa 6. Cari nombor yang paling kecil yang boleh kita bahagikan dengan 4 dan 6 tanpa ada pecahan, iaitulah 12. Naam, ahsanti. 12. Okey. Jadi kita ambil nombor 12. Ar-rubu' min madha? Min 12 kam ayyuhal abna wal banat? Salasah. Sahih la? As-sudus min 12 sahmain, 2 saham saja. Wa kadzalika huna sudus sahmain, ada 2 juga. Kita campurkan bila ada asabah, kita tak boleh nak kira dah, kita kena campurkan dahulu. 3 campur 2, 5 campur 2, 7. 12 tolak dengan 7 tinggal berapa? Tinggal lagi 5. 5. Ini adalah kiraan. Tapi sekarang ni 5 ni, kalau dalam Al-Quran dia kata apa? Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu haddil unsayain. Allah Ta'ala telah mewasiatkan, telah menulis kepada kamu, telah menetapkan kepada kamu, anak lelaki dapat 2 bahagian berbanding dengan anak perempuan. Anak lelaki dapat 2 bahagian berbanding dengan anak perempuan. Jadi 5 ni nak bahagi dengan 3 akan ada apa? Dia akan ada perpuluhan lah ataupun ada pecahan. Kita tak nak pecahan. Maka nak bagi kita kena kali dengan 3. Sebab itulah kita kena musahih.
kita ada jami'ah. Yusamma jami'ah. Jadi 12 kali 3 anak-anak, 12 kali 3, 36. Kita kena ada jami'ah. Okey. Kemudian 1/4 daripada 36, 9. 9. Macam mana Ustaz boleh kira dengan begitu cepat? Anak-anak akan tanyalah Ustaz, macam mana Ustaz nak kira cepat sangat? Sebenarnya memanglah 9 kali 4, 36. Itu sebenarnya. Tetapi oleh kerana dekat sini 12 kita kalikan dengan 3. Sebab anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian tadi. 12 kali 3 bersamaan dengan 36. Jadi dekat sini dia daripada 12, kalikan sajalah dengan 3. 3 kali 3, 9. Begitu juga 1/6 daripada 36. 6 kali 6, 36. Tak? Jadi maksudnya 6 lah kan? Ataupun 2 kali dengan 3. Sama tak? Sama. 6 jawapan dia. Ini pun 6 juga. Okey. Baik. Kita tengok dulu biar betul-betul jelas. Kita tengok dulu. 9 campur dengan 6 campur dengan 6. Berapa anak-anak? 20? 21. Betul tak 21? 9 campur 6, 15. 15 campur 6, 21. 36 tolak dengan 21, berapa? 36 tolak 21. 36 tolak 21, 15. Ahsanti. Okey. Sebelum Ustaz sempat jawab, dah jawab dah. Okey. 15. Okey. 15 kita nak bahagi balik dengan berapa? Bahagian lelaki 2 bahagian, bahagian perempuan 1 bahagian. Bermakna 15 bahagi dengan 3. Betul tak? Bagi dengan 3. 15 bagi 3 berapa anak-anak? 15 bagi 3, 5. 5 kali 2 bahagian anak lelaki berapa? 10. Betul tak? Betul? 10. 5 kali bahagian dia adalah 2. Jadi 5 kali 2, 10. Bahagian anak perempuan 5 kali 1 berapa anak-anak? 5. Okey. Jadi itulah kiraannya untuk masalah ini. Hakada yani kaifiyah taksim al-irs li hadhihi al-masalah. Ini adalah cara nak bagi ataupun nak membahagi bahagian, bahagi dia. Jadi kita faham bahawa bahagian suami ialah 9/36. Bahagian suami adalah 9/36 dan 9/36 ini bersamaan dengan 1/4, sama je. Kalau kita bagi balik masa 1/4. Okey. Untuk ayah dia dapat 6/36 bersamaan dengan 1/6. Untuk mak pun sama. Bahagian anak lelaki ni 10/36 dan bahagian anak perempuan 5/36. Jadi kalau kita buat contoh lah harta pusaka si mati, isteri itu meninggalkan RM36,000. 36,000 ini kita bagilah dengan 36 yang kita namakan sebagai saham dekat sini. Saham dekat sini. Jadi dia ada 36 saham. 36,000 bagilah 36 saham tadi bersamaan berapa satu saham nilai dia? RM1,000. Ayah ada berapa saham? Suami ada berapa saham? 9 saham. Jadi 1,000 kali 9, kam ayat abna' wal banat yatlaq 9,000. Ada 9,000. Al-um alf yadrib bikam bisitta yatlaq 6,000. Naam. Wa kadzalika al-ab 6,000. Wali ibn 10,000, anak lelaki akan dapat 10,000, anak perempuan akan dapat wali bin kam mada 5,000. Hakada yani kaifiyah taksim al-irsi. Inilah cara bagaimana harta pusaka itu dibahagikan. Jadi ini kita dapatkan dahulu sahamnya. Bila dah dapat saham, ada harta pusaka, barulah kita bahagikan. Kita bahagikan pula. Nah, baik. Naam, al-akhir ayuhal abna' wal banat. Al-akhir. Ini sekiranya tadi yang mati siapa? Yang mati ialah isteri kan? Yang ditinggalkan adalah suami. Sekarang ni sebaliknya, yang mati siapa? Suami. Yang ditinggalkan si mati ini ialah isteri. Jadi macam mana pula cara pengiraannya? Tadi kalau suami, isteri mati dapat 1/4. Tapi sebaliknya kalau suami yang mati, ini siapa mati? Isteri mati. Suami dapat 1/4 tak? Sebaliknya, kalau suami pula yang mati, isteri dapat berapa anak-anak?
dapat 1/8 sahaja. InsyaAllah sawfa nadrus fi ma ba'. Ini kita akan belajarlah bahagian namanya ashabi al-furud, furud al-muqaddarah wa ashabuha. Kita akan belajar kenapa isteri dapat 1/8. Ini hanya sekadar contoh pengiraan untuk al-warisuna minar rijal supaya anak-anak ada sedikit muqaddimah qabla nantakil ila madha ila hilli al-masail bitafsil fi ma ba' bitariqah al-faraid. Nah. Baik. Jadi isteri hanya dapat 1/8. Mak dengan ayah sama je. Tadi 1/6 as-sudus wa kadzalika al-um madha kadzalika as-sudus. Al-ibn wa bint huma ta'khudani madha al-asabah. Mereka akan menjadi asabah. Baik. Wa huwa nafsu syai'. Sama saja. Nahillu madha al-mas'alah bimadha bibahsi an asghar al-adad. Tuqassimu ala as-samaniya wa sittah. Kita cari nombor paling kecil yang dibahagikan dengan 8 dan juga 6. Iaitulah berapa? Kalau ada 8 ni memang tak ada lain dah. Dan juga 6 anak-anak sekalian memanglah 24. InsyaAllah sawfa nadrus hadha fi ma ba'. Na'am. As-sumun min 24 kam 1/8 daripada 24 berapa? 3. 24 bahagi dengan 8 nilainya adalah 3. As-sudus kam ayuhal abna' wal banat. As-sudus madha? 4. Sama lah. Tadi sama ke? 1/4 tadi 12, betul lah. Ini 24. Baik. Wa kadzalika huna madha? 4. Wal baqi kam ayuhal abna' wal banat. Apa bahagian lagi baki daripada 24 ini? 3, 4, 4. Itulah 11. Ada lagi berapa? 24 talak 11, ada lagi 13. Sahih lah? Ada lagi 13. Okey. Baik. 13 sebenarnya dah selesai dah. Tetapi tak boleh nak bagi. Kenapa tak boleh bagi? Sebab lizzakari mislu habdil unsayain. Sebab kita nak bagi anak lelaki 2 bahagian berbanding dengan anak perempuan. Jadi di sini kita kena kalikan dengan 3 lah supaya 13 ini bila kali dengan 3 dia jadi 39. Anak perempuan dapat 13, yang anak lelaki dapat 26 bahagian. Kena kali 3. 24 kali 3 berapa anak-anak? Become ayuhal abna' wal banat. Ada dekat situ 72. 72. 24 kali dengan 3 72. Kemudian 3 kali 3 9 kan? Sama saja. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. 4 kali 3 12. 4 kali 3 juga adalah 12. Okey. Baik. Kita tengok dulu biar betul biar betul dulu angkanya. Baik. 12 campur 12 24 campur dengan 9 30. 30 berapa? 30 34 35. Sekejap. 24 30 38. 24 33. Tu baru betul. Naam. Macam mana boleh 38? 33. Okey. Taib. 72 talak dengan 33. 72 talak dengan 33 dulu. 72 talak dengan 33. 39. 39 tu betul. 69 salah 39. Okey, baik. 39. 39 bahagi dengan 13. 13 pula. 39 bahagi dengan 3. Makziratan. Jangan bagi 13. Bahagi dengan 3 sebab anak lelaki 2 bahagian. Naam. Okey. Jadi anak lelaki 13 kali dengan 2 bahagian. Dapat berapa anak lelaki? 26. Anak lelaki akan dapat 26 dan anak perempuan 13 kali dengan 1 sebab dia dapat 1 bahagian saja, dia adalah 13. Okey. Nampak tak? Hal hadha wadihun ayuhal abna' wal banat? Wadih am ghairu wadih? Naam. Baik. Sekarang kalau harta si mati, Ustaz pun tak ingat dah berapa kat sini. Ustaz buka je lah kalau katakanlah harta si mati 36,000. 36,000 ringgit. Tadi berapa harta si mati? 36 juga Allahu Akbar. 36 juga. Okey. Jadi sekarang ni 36 nak bahagi dengan 72. Jadi satu saham nilainya berapa anak-anak? Satu saham?
36,000 bahagi dengan 72. Satu saham nilainya 500. Jadi 9 kali 500, 9 kali 500, 9 kali 500, 4,500 ya. 9 kali dengan 9 pula dah. 500 kali dengan 12 bersamaan dengan 6,000 ni juga 6,000 sama saja ibu dan ayah sama. 26 500 kali dengan 26 bersamaan dengan 13,000 dan akhir sekali 500 kali dengan 13 bersamaan dengan 6,500. Kalau anak campur balik semua sekali, ya senang saja nak kira faraid ni. Anak-anak kalau campur dengan semua sekali ni, saham-saham waris dia mestilah sama dengan al-jami'ah. Kalau kita campurkan bahagian yang kita bahagikan kepada setiap waris ini, dia mesti sama dengan nilai harta yang ditinggalkan oleh si mati. Naam. Wadihun am ghairu wadih? Fahimtum ayuhal abna' wal banat? Fahimtum? Fahimtum? Naam. Baik. Syukran lakum jami'an. Naam. Baik. Ayuhal abna' wal banat. Wa fi kitab, dalam kitab itu didatangkan namanya Matan Ar-Rahabiyah. Matan Ar-Rahabiyah menceritakan tentang apa? Al-warisuna minar rijal. Dalam matan itu disebut wal warisuna minar rijali asyaratun. Asma'uhum ma'rufatun mushtahiratun. Ibnun wa ibnu ibn mahma nazala. Ila akhirih. Jadi siapa-siapa yang nak hafal ini pun bagus. Namanya Matan Ar-Rahabiyah. Seperti mana anak-anak hafal matan ujurumiyah untuk nahu. Untuk perempuan ini dia. Al-warisat minan nisa' wal warisat minan nisa' sab'un. Summa yu'ti al-untha ghairahunna asy-syar'a. Apa dia? Ada tiga bait kat sini. Kalau tidak, anak-anak kena faham yang ni lah. Faham yang ni. Dan juga bila ada pertanyaan, sekiranya semua waris lelaki yang ada ni, si mati meninggalkan semua waris lelaki, siapa yang mewarisi dan juga kaedah pewarisan mereka. Kama madha masalna wa kama syarahna lakum fi hadhihi al-muhadarah. Naam. Baik. Wa bihadza naqul ayuhal abna' wal banat qad intahayna min hadhihi al-muhadarah. Indakum ayu soal? Anak-anak ada apa-apa persoalan nak ditanya? Mafi Ustaz. Ada? Ghairu mawjud? Ustaz stop presenting InsyaAllah arju ayyakuna sahlun insyaAllah. Ustaz mengharapkan senang anak-anak faham dengan mudah apa yang dibincangkan. Fatahallahu alaina wa iyyakum insyaallah bi abwab al-khair wal barakah wa kadzalika al-ilm wal fahmi wa kulli syai' fa inna Allah azizun hakim, inna Allah alimun halim. Nahnu abdun la quwwata lana wala madha wala syai' kullu syai'in biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Fa nas'alullah at-taufiq wal hidayah wa nas'alu lahu madha al-ilm wal barakah wa kadzalika yani fursah li ta'allumi wa at-ta'limi al-akhar li hadhihi al-ilm wa huwa ilmu al-fara'id insyaallah. Baik ayuhal abna' wal banat. Idza lam yujad as-su'al fa azunnu naktafi bihadzal qadar. Kalau tidak ada apa-apa soalan, ana adunnu yani naktafi bihadzal qadar, natawaqqaf awalan wa insyaallah sawfa naltaqi bikum fi muhadaratina al-qadimah. Kalau tidak ada apa-apa, mungkin minggu depan kot Ustaz buat ujian sikit. Ujian yang pertama, hal mungkin idza lam yakun hunaka ayyu masyaqqah aw udur yani mungkin ماذا سنقوم بالاختبار الشهري الأول. Kita akan buat ikhtibar yang pertama lah, ikhtibar الشهري الأول أسبوع القادم. Binisbati lil waqt insyaallah saufa akhbirukum fima ba'. Masanya mungkin Ustaz akan beritahu semula lah. Anak-anak nak buat dalam masa kuliah ke ataupun anak-anak nak buat dalam masa ni? Dalam masa yang lain selain pada waktu kuliah?
Maza yani tufaddiluna. Apa yang anak apa tu suka nak pilih, tufaddiluna. Yani insya ماذا الامتحان في وقت الكلية أو يعني في وقت آخر خارج عن الوقت الكلية. ما رأيكم أيها الأبناء والبنات؟ waktu malam. نعم. هل توافقون جميعكم؟ semua bersetuju؟ هل توافقون على رأي أسماء؟ طيب يعني نتفق فيما بعد، نتفق في ماذا؟ في مجموعة تليجرام إن شاء الله فيما بعد. طيب إذن أستأذنكم جميعا. أستاذ minta izin dulu boleh ya؟ أستأذنكم جميعا إن شاء الله يعني سوف نلتقي فيما بعد. وقبل هذا إذا كان هناك يعني خيرا فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك شر فهو مني ومن نفسي، وأستغفر الله على جميع ذنبي وعلى جميع أخطائي. ويعني كما قلنا نحن عبد ضعيف ليس لنا يعني القوة، فالقوة والعلم وكل شيء لله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا هذا الشيء. فإن شاء الله يعني نلتقي فيما بعد ونختم جلستنا هذه بأحسن القول. أستودعكم الله وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونراكم بكل خير. حياكم الله أيها الأبناء والبنات إن شاء الله. Jumpa lagi ya. Nah. Syukran Ustaz. Baik. Okey, sama. Syukran Ustaz. Afwan. Hayakum. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.